sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama itu syukur pada Allah diberikan peluang kita berada di 29 hari yang ke-29. Semalam ni akan ada tengok anak bulan. Kalau nampak kaya lah, InsyaAllah. Kalau tak nampak, bergantung kepada hisap. Malaysia mungkinlah agaknya tak kaya pada besok, tapi hari Sabtu wallahu a'lam. Jadi apapun, kita sedang menghampiri hari-hari akhir. Hari-hari akhir dalam keadaan offline. Kita kena memperbanyakkan doa. Kenapa? Salah satu tanda kekuatan ialah doa. Nabi menggambarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, a'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah. Ajazun ni, ajuz ni tua kan, nenek kebayan ni. A'jazun nas, manusia yang paling lemah, man ajaza 'anid du'a, siapa-siapa yang paling lemah berdoa. Jadi orang yang paling lemah ni orang yang kurang berdoa, paling kurang berdoa. Jadi siapa yang kurang berdoa, dia lah sebenarnya yang paling lemah sekali. Ini hadis sahih. Bagaimana digambarkan dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa doa tu adalah merupakan satu yang penting untuk membina kekuatan dan menunjukkan kita ada kekuatan. Dan doa itu juga dalam hadis yang lain, ad-doa mughul ibadah. Mughul ni apa? Otak. Otak. Doa itu otak kepada ibadah. Dan ad-doa wal ibadah. Dalam hadis yang lain, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah asas kepada ibadah. Jadi dalam hidup kita ni, asas kepada ibadah itu doa. Dan doa tu maknanya ada dua benda. Yang pertama, kita mengaku kita lemah. Kita minta ke Allah. Mengaku kita lemah, kita perlukan Allah. Yang kedua, kita mengaku Allah Maha Kuat, Maha mengabulkan doa. Dan doa ni tak boleh diberi kepada orang lain, tak diberi kepada manusia. Kita doa kepada manusia, kepada makhluk tak boleh. Kenapa? Kerana doa tu ibadah. Macam sembahyang pada yang lain tak boleh, syirik. Ya, sebab itulah doa ni dia tak boleh kongsi-kongsi. Raya kongsi, makan-makan kongsi okey lagi kot kan. Makan-makan kita kongsi. Tapi kalau doa kongsi tak boleh. Jadi dia ada dua perkara, iaitu yang pertama kita mengaku kita lemah, yang kedua kita mengaku Allah ni Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Kemudian dalam hadis yang lain pula Nabi menggambarkan laisa syai'un akramu minad du'a. Laisa syai'un akramu minad du'a. Posisi yang paling, kedudukan yang paling mulia sekali bagi seseorang itu ataupun pada kita ni ialah bila kita berdoa kepada Allah. Jadi bila kita berdoa kepada Allah itulah kedudukan yang paling mulia bagi kita bila bersama Allah. Sebab tu banyakkan doa, insya-Allah. Di akhir-akhir Ramadan ni kita banyakkan doa. Jadi pada pagi ni insya-Allah kita nak melihat satu perkara ataupun beberapa perkara yang mendinding kita untuk mendapatkan cahaya Allah. Perkara yang mendinding kita untuk mendapat cahaya Allah, dan sebab-sebab yang menyebabkan kita tidak boleh tertingkat, tidak meningkat di dalam hidup kita, dalam tarbiyah, dalam perjuangan kita. Apa dia benda yang menyebabkan kita tidak boleh meningkat, iaitu terdinding daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita. Jadi ini perkara yang penting, kerana antara perkara yang penting dalam hidup ini ialah istiqamah. Istiqamah. Jadi istiqamah ni ialah perkara yang sangat penting, kerana ia menunjukkan bahawa kita ini benar-benar serius di dalam
mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak akan dapat istiqamah tu, melainkan memang kita layak untuk mendapat istiqamah. Sebab itu kita nak kena melihat apakah perkara yang menghalang kita, menghalang kita. Kadang-kadang terhentinya jiwa manusia itu daripada cahaya Allah. Sebagaimana di dinding itu, sebagaimana dindingnya itu adalah nafsu dengan tebalnya di dalam makhluk Allah Subhanahu. Ini petikan daripada kitab hikam. Jadi kadang-kadang kita ingat kita dah okey dah, tapi rupanya cahaya tak masuk dalam hati kita. Dan bila cahaya tidak masuk dalam hati kita, maka kita pun terhenti, tak meningkat. Tak meningkat, sama je sebelum ni, semasa akan datang sama je. Jadi sebahagian daripada manusia, ada di antara mereka hatinya itu didinding oleh nafsunya. Jadi yang mendinding kita itu nafsu, dan sehingga cahaya itu akan tertutup, dan akhirnya dia tidak dapat hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh dia sendiri untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh mencari redha Allah, dia tak boleh nak berjuang, tak apa lagi berjuang, lagi jauh. Jadi sebab tu orang yang hidupnya dikuasai oleh nafsu, maka dia adalah orang yang terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita nak kena tengoklah dalam diri kita. Apa tanda dikuasai nafsu? Sekurang-kurangnya ada 3. Jadi kita tengok hati kita ni, kalau 3 benda ni, maknanya hati kita ni dikontrol oleh nafsu lah. Yang pertama, bahawa yang dipentingkannya itu adalah kesenangan diri. Yang pertama, nak senang, tak nak susah. Hidup nak senang, tak nak susah. Hidup nak senang ni nafsu. Nafsu. Jadi maknanya hidup dia tu, dia fikir nak senang aja, nak cepat aja, macam tu kan. Dia tak mau berhadapan dengan kesusahan, tak mau berusaha, tak mau berusaha nak senang, itu nafsu. Jadi bila kita melihat diri kita ni nak senang aja, tak nak berehat aja contohnya, maka itu maknanya nafsu menguasai. Yang kedua ialah apabila yang difikirkannya itu, yang ditujunya, yang menjadi matlamatnya adalah makhluk Allah. Hajat je nak dapat makhluk Allah. Pandangan orang nilai dia tinggi, orang panggil dia hebat. Sebab tu hari ni popularnya gelaran apa? Datuk, Tan Sri, Tuan Sri ke apa. Jadi supaya ada gelaran contohnya. Belajar pun yang penting sekali ialah hari convocation, gelaran tu. Proses belajar tak ditekankan. Belajar cukup makan je pun cukup, okey, tapi yang penting combo. Maknanya dapat ijazah, dapat sijil. Itu adalah sebenarnya sistem nafsu. Sebenarnya sistem Islam dalam pendidikan bukan nak tengok sijil, tetapi nak tengok sejauh mana ilmu itu boleh bermanfaat. Kita belajar banyak sampai PhD tapi tak boleh nak manfaat kepada kita, maka tak jadilah. Jadi di sini kita lihat bagaimana bila yang dituju itu adalah makhluk dan sebagainya, maka akan terhentilah cahaya, sehinggalah dia mati. Sehinggalah dia mati. Maknanya walaupun dia adalah ilaha illallah, tetapi bila cahaya itu tidak sampai kepada hatinya, dia akan terhenti sampai kepada itu je, tak meningkatlah. Sembahyang banyak kali pun cahaya tak sampai, tak masuk hatinya, terberhenti. Ataupun dia mengetikadkan la ilaha illallah, dia cakaplah dengan lidahnya, dengan hatinya mungkin cakap sekali bahawa tidak ada yang sembah, tidak ada yang maha berkuasa, yang ada melainkan Allah tadi. Tapi apabila melihat praktiknya, dia pentingkan diri, senang diri, dan dia hanya mengutamakan pandangan makhluk pada dirinya, maka itulah tanda nafsu tadi terhenti. Dia bimbang kalau makhluk meremehkannya. Kalau orang remehkan dia bimbang. Kalau orang cakap apa-apa kat dia bimbang. Celaan orang bimbang. Khawatir kalau orang tidak menghargainya. Takut kepada makhluk meninggalkan dia. Ini semua adalah merupakan nafsu. Hati dikuasai nafsu bila kita sangat-sangat menjaga diri kita di hadapan makhluk. Depan orang kita jaga, tapi depan Allah kita tak kisah.
Jadi cahaya Islam yang ada di hati itu tidak akan bersinar, akan ditutupi dengan tebalnya oleh makhluk Allah. Jadi bila kita melihat buat sesuatu kerana makhluk, maka Islam, cahaya Islam, bukan nurul iman lagi, nurul Islam pun dah tak boleh nak bersinar dah. Jadi bila makhluk berada dalam hati kita, kita buat sesuatu supaya makhluk puji kita, supaya orang puji kita, supaya orang tengok kita, angkat kita, maka makhluk itu akan duduk dalam hati kita sehingga kita tidak boleh nak meningkat dan bergerak kepada Allah SWT. Dan bila kita tidak, apabila keadaan ini berlaku dan kita tidak berusaha, kita bimbang akan matinya pada hari ini, pada masa itu tidak membawa iman, kerana fokusnya adalah makhluk. Yang nak cari adalah makhluk, matlamatnya, berpegangnya, takutnya, semua adalah makhluk. Jadi segala-galanya adalah makhluk. Ini adalah merupakan salah satu tanda nafsu. Kita tengok manusia, apa orang cakap. Jadi sebab itu kita mesti berusaha membersihkan diri kita daripada peringkat ini. Kalau tidak, kita tidak akan naik daripada cahaya nurul Islam. Mula-mula cahaya nurul Islam, cahaya nurul Islam. Cahaya nurul Islam ni kita mula menzahirkan Islam, kemudian dia akan naik kepada nurul iman. Kalau cahaya nurul Islam ni, dia akan diberikan kekuatan oleh Allah, dia boleh mentauhidkan af'al Allah, mentauhidkan af'al Allah. Itu nurul Islam. Jadi cahaya ni akan terhenti bila nafsu tadi menguasai. Sebab tu dalam bulan Ramadan, kekuatan kita sebenarnya lah mujahadah an-nafs. Bukan kekuatan kita banyak ibadah. Banyak ibadah tapi ikut nafsu, tak jadi. Dia mungkin ibadahnya, sembahyang yang khusus sebagainya tu kurang sikit, tapi dia boleh kontrol dia punya pandangannya, pemikirannya, pendengarannya, dia boleh kontrol hati dia, boleh kontrol nafsu tu, boleh diikat dengan iman. Maka itulah sebenarnya mujahadah. Sekiranya kita biarkan itu, maka kesannya cahaya Islam akan mula malap, lama-lama habis. Sebab tu mula-mula semangat aja kan, kena macam-macam semangat, lepas tu mula malas, akhirnya tak datang, akhirnya tak pergi sembahyang, akhirnya tak puasa. Yang tu kan, kita akan makin lemah. Kenapa? Rupanya nafsu menutupi. Dari tanda nafsu ni ada 3 je, sampai 2 je kan. Yang pertama sekali bila kita nak senang aja, yang kedua bila yang kita tuju tu makhluk, yang ketiga bila kita tidak berjuang. Itu tanda nafsu. Tidak berjuang. Bila tak berjuang, maka kita menyerah arus. Baik, jadi maknanya kadang-kadang dia akan terhenti sekadar nurul Islam, terhenti, habis kita tak sampai meningkat lah. Kita dah mula melihat af'al Allah, mentauhidkan af'al Allah, tapi bila tak ada tu, lama-lama af'al Allah pun tak ada, dan tidak akan naik ke makam nurul iman, cahaya iman. Cahaya iman ni mentauhidkan sifat Allah, nama Allah. Jadi orang yang tidak mengendalikan nafsunya, walaupun fitrahnya didulukan nafsu daripada akal tadi, orang yang tidak dikenakan nafsu, maka dia akan mendahulukan nafsu, walaupun sebenarnya fitrah itu bersih dan dikuasai oleh akal, tapi bila nafsu tak dijaga, akal pun akan rosak juga. Jadi kalau memang kalau daripada kecil-kecil dulu, fitrah kita dia tak ada fikir, akal tak ada, jadi dia cuma nafsu je. Fitrah tu dia nak ikut nafsu je. Contohnya kanak-kanak, kita tengok baru lahir, dia utamakan nafsu, nak makan, masa lapar nak makan, menangis bila mak tak ada, ibu dia tak ada kan. Jadi manusia memang dasarnya dikuasai oleh nafsu. Memang kita dari kecil tu memang nafsu lah yang menyebabkan kita nak makan, nak minum, nak selamat dan sebagainya kan. Tetapi bila kita meningkat tinggi, meningkat dewasa, maka akal kita tu akan menjadi sebagai pendorong kita. Jadi akal kena gunakan untuk mujahadah. Kena lawan lah, macam tak ikut emosi. Emosi ni memang habis. Sebab tu orang ikut emosi ni masalah. Kalau orang ikut emosi ni akan jadi masalah. Sebab tu antara perkara yang dilarang oleh Allah SWT ialah makan makanan, makan minuman atau minum minuman yang mengganggu akal kita.
Menyebabkan akal kita tingtong macam tu kan. Tak boleh nak fikir. Kita ingat kita fikir dah. Kita fikir kuat dah. Tapi rupanya tak boleh fikir. Masih tak boleh fikir. Contoh. Ini kadang-kadang contoh ni sensitif sikit lah kan. Contohnya merokok kan. Merokok hukumnya makruh dan haram. Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Jadi kalau makruh pun dia bukan makruh tanzihan, dia makruh tahriman. Tanzihan ni makruh yang nak membersihkan. Kenapa? Contohnya kita tak pergi masjid makan bawang, nanti bau contohnya. Itu makruh tanzihan. Makruh nak dari sudut nak mendekatkan kita dengan Allah, bersih. Makruh tahriman ni pula makruh yang mendekati haram. Tadi mendekati kebersihan. Tak buat ni maka makruh. Kalau yang ni pula makruh yang mendekati haram, tahriman. Jadi rokok ni makruh juga, makruh yang termasuk dalam makruh tahriman. Makruh tapi makruh yang mendekati haram, dia boleh jadi haram. Jadi sebab tu ada ulama kata haram. Jadi sebab tu kalau ada perkara berlaku dalam hidup kita ni, ada dua pandangan, boleh ke tak boleh. Kalau boleh kita jauhkan kan? Kalau boleh kita jauhkan. Ada satu pandangan kata boleh, ada satu pandangan kata tak boleh, jauhkan. Sebab ulama sisih pandangan. Tapi kita jangan pula cakap tak boleh, tapi maknanya jauhkan syubhat. Maka manusia tu memang dasarnya dikuasai oleh nafsu, tetapi bila dia meningkatkan dirinya, maka pada masa itulah dia akan meningkat kepada nurul iman. Nurul iman. Jadi apa tandanya? Tandanya dia akan merasai kemanisan dalam ibadah hati. Itu nurul iman. Nurul iman. Jadi sebab tu kita ingin melihat tentang diri kita ni, adakah kita meningkat. Tanda ni ialah kalau nurul Islam, kita seronok buat ibadah yang zahir, rasa seronok lazat. Kalau nurul iman, kita rasa seronok melakukan ibadah yang hati, ibadah yang batin, batin insya-Allah. Baik, saya nak bacakan sikit sini, nak kongsikan sikit benda kita pernah sebut. Ada 5 perkara yang menyebabkan kita terhenti, tak boleh meningkat. 5 perkara. Dia ada banyak sebab, tapi nak sebut 5 je. 5. Antaranya yang pertama sekali, kenapa kita ni tak boleh meningkat? Kerana kita punya himmah kita, iradah kita dhaifun. Iradah dhaifun, iradah yang lemah, kehendak yang lemah. Jadi kita puas hati dengan apa yang ada kat kita je. Kalau sembahyang setakat wajib, yang fardu je. Kalau yang puasa wajib je. Puasa sunat tak nak fikir. Lemah. Kita tidak ada satu iradah aliyah, iradah yang tinggi, azimah, yang besar, yang kuat, kehendak yang kuat. Jadi kita nak buat setakat tu je. Jadi nombor 1, maka yang ini akan mati juga. Cahaya itu akan mati juga. Kenapa? Akan dikuasai oleh nafsu. Jadi sebab itu nombor 1, kita kena ada kekuatan dan iradah, kehendak yang kuat, qawi. Iradah aliyah ataupun iradah qawiyah. Jadi iradah qawiyah ini ialah kita nak meningkatkan diri kita. Jadi yang pertama sekali perkara yang menyebabkan seorang tu tak naik sebab jiwa dia. Jiwa dia lemah. Dia kata cukuplah, aku takat ni lah, tak boleh nak buat apa dah, lemah. Contoh orang yang kuat ni, dia buat dulu, dia sanggup buat dulu, dia sanggup menghadapi risiko, nak berhadapan dengan kesusahan. Ini contoh-contoh. Baik, jadi keinginan yang lemah, yang ini memang akan habis. Kalau di Islam pun silap-silap Islam pun akan cabut, sebab dia akan ikut arus. Ikut je lah, apa nak ni, ikut je lah, tak apalah, semua orang dah buat ni, yang kita buat lah. Contohnya, semua orang injek, kita injek lah, macam tu kan. Semua orang makan ni, makanlah, macam tu kan. Jadi iradah yang lemah ini menyebabkan dia ikut arus. Maka ikut arus, namanya peningkatan tarbiyah terhenti. Dia tengok sama je. Sembahyang sama je, zikirnya sama je, Quran sama je, tak cukup lah macam tu kan. Jadi nombor 1, iradah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Itu yang menyebabkan kita terhenti.
Baik, yang kedua ialah ada kalanya juga seorang itu akan berhenti daripada meningkat kerana dia rasa dia dah sampai puncak lah. Itulah dia. Itulah puncaknya, dia kata. Sebab dia tak ada contohnya ataupun dia tak tahu, tak ada ilmu. Dia kata itulah dia. Inilah aku yang paling puncak yang aku boleh capai. Iaitu melihat af'al Allah contoh. Melihat af'al Allah. Jadi itulah dia. Dia rasa itulah dia. Jadi apabila dia solat, dia rasa nikmat. Bila dia baca Quran, dia rasa lazat. Bila dia berzikir, dia rasa tenang. Dengan makhluk pula, dia tak ada perasaan dengki, jahat, dendam semua, tak ada. Maka dia rasa dia sampai puncak lah. Aku semayang dah tenang, cukup lah. Dah semayang dah tenang dah, okey lah. Aku boleh semayang tenang, boleh pergi umrah, boleh pergi haji, okey dah. Kan, dia rasa dah puncak dah. Cukup dah, tak boleh buat apa dah. Paling kuat pergi haji lah. Macam tu. Paling kuat ibadah pergi haji. Sedangkan ibadah haji tu rukun Islam je. Dia bukan ibadah yang kemuncak. Kemuncak apa kan? Agaknya. Apa kemuncak ibadah dalam Islam? Solat. Solat tu tiang agama. Solat, asyhadu an la ilaha illallah, mengucap kalimah syahadah, solat tu semua tiang aja sampai ke haji. Dia ada lagi kan, apa kemuncaknya apa? Agaknya apa kemuncak? Kemuncak ialah jihad fi sabilillah sehingga syahid fi sabilillah. Itu kemuncak. Asma amanina. Kemuncak maknanya berjuang. Kemuncak. Jadi kalau orang terfikir sembahyang cukup dah, puasa cukup dah, zikir cukup dah, kan semua dah cukup lah. Kan, dia tak terfikir pun nak tegakkan agama Allah, tak terfikir pun nak sampaikan dakwah. Tak terfikir pun nak mentarbiah orang, tak terfikir pun nak membina sistem Islam. Maka dia akan terhenti. Ini sebab terhenti. Dia rasa sampai puncak dah. Baca Quran tenang, zikir tenang, kan? Pergi masjid tenang, duduk ramai-ramai zikir tenang, selawat sonok tenang, selawat kerja dia selawat aja. Bukan kata selawat tu tak bagus. Bagus selawat ni, banyak pahalanya. Tapi dia rasa selawat dah tenang cukup, itulah puncak, habis. Sebab tu dia boleh selawat ribu-ribu, tapi dia boleh pada masa yang sama biarkan kan kawan-kawan sahabat-sahabat dia murtad. Dia tengok orang murtad, dia tak kisah. Sedangkan mungkar, Allah perintah kita cegah mungkar. Mungkar pula ada akbar, mungkar yang akbar, mungkar yang besar, mungkar yang kecil. Jadi ini tak meningkat. Ini haruslah macam contohnya berlaku kepada Ahmadiyah Qadiani. Dia kata cukup Islam ni, cukup sembahyang puasa tu je, kata. Tak ada nak berjuang-berjuang. Jadi rupanya Ahmadiyah Qadiani ni dicipta oleh British zaman sebelum ni supaya orang Islam tak berjihad, tak lawan dia, tak lawan penjajah. Jadi cukuplah ni, apa nak susah-susah kita nak payah-payah nak buat apa, tak payahlah kan. Fikir susah-susah ni pasal apa? Macam tu. Jadi tak berjuang lah. Jadi dia terhenti, kenapa? Dia rasa dia dah cukup dah. Baca Quran dah cukup, duduk kan. Jadi ni adalah penyakit kepada mereka yang mengikut arus tradisional tanpa memahami hakikat perjuangan. Tradisional maknanya apa? Hanya memikirkan sesuatu yang bersifat cukup di sekitar dia je. Macam itu. Jadi bila dia rasa dah cukup dah puncak, maka terhenti. Ini bahaya. Ini bahaya. Sebab yang macam ini boleh dihapuskan juga. Maknanya dia akan terhapus juga. Cahaya itu akan terhapus. Yang ketiga, seorang tu dia akan terhenti daripada mendapat cahaya kerana dia bersenang-senang dengan kelazatan tadi. Yang pertama, yang kedua tadi dia rasa cukup dah amalan dia. Yang kedua ni, ketiga ni, bila dia beramal, dia dapat seronok. Contohnya kita pergi masjid, zikir, solat, okey dah. Rasa okey ke, balik sembahyang subuh seronok. Tapi bila balik rumah, anak buat maksiat, tak boleh nak tegur, tak boleh bimbing anak.
Pakcik-pakcik pencen, makcik-makcik pencen, tak mahu lah sebut seronok pergi masjid semua, pergi masjid sebagainya kan. Boleh zikir, boleh baca Quran, boleh belajar ngaji dengan ustaz, boleh pergi umrah, boleh pergi haji kan. Seronok, tak ada rasa apa-apa pun kan. Itu yang kedua tadi. Kemudian dia rasa tu dah okey dah. Yang ketiga ni, dia tenggelam dengan keseronokan yang tadi tu. Itu yang ketiga. Maknanya dia rasa pergi masjid ni dah okey dah. Aku dulu tak pergi masjid, sekarang lagi masjid. Aku dulu tak berzikir, sekarang dah berzikir. Dan dia rasa seronok dengan itu. Dia tenggelam dengan keseronokan ibadah-ibadah yang dia rasa sampai puncak tadi tu. Dia tenggelam dengan keseronokan tu, kesenangan ni, kelazatan tadi. Maka cukuplah zikir. Aku dah pergi berzikir, ada tarikat, boleh berzikir. Aku dah menuntut ilmu kan? Aku dah bersihkan hati aku, tazkiyah, duduk solok kan? Solok tahu? Baca? Bersuluk. Bersugi. Bersunyi-sunyi. Berkhalwat kan. Ada yang kata, saya dah ada di rumah dia ada tempat solok dia, tempat dia bersendirian dengan Allah, berkhalwat dengan Allah kan. Dia rasa tenang tak? Tenanglah duduk situ kan. Cuba dia pergi ke pasar, huru-hara kan. Cuba dia pergi ke tempat-tempat yang memang ramai manusia yang bermaksiat, memang huru-hara. Dia duduk seorang-seorang dengan Allah. Okey, dan dia rasa lazat duduk macam itu, terhenti kat situ. Dia rasa seronok dengan diri dia, ketenangan diri dia. Dia tak terfikir yang lain. Sedangkan Allah perintah kita supaya kita melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi dia akan terhenti lah. Jadi kekuatan tak ada. Itu dari sudut ibadah. Jadi dia rasa apa? Dia rasa seronok dan tenggelam. Padahal inilah kedudukan paling rendah sekali. Tenang dengan zikir tu rendah. Kita rasa khusyuk dalam solat tu, rasa tenang, tumakninah, khusyuk dalam solat tu antara tarbiyah kita ni, itu rendah. Itu bukan paling tinggi. Kita ingat tu dah tinggi dah je itu. Kita pun seronok, tenang, relax aja. Padahal ada tinggi lagi. Zikir bukannya, tenang dengan zikir bukan yang paling tinggi. Tenang dengan balak bencana, tenang dengan keadaan susah, tenang dengan keadaan senang. Senang dia boleh syukur, susah dia boleh sabar, boleh cari redha Allah. Allah bagi apa pun hatinya tenang aja kan. Jadi rupanya ada lagi tingkatannya. Kita ingat, kita zikir tenang tu dah sampai tinggi dah tahap tinggi dah. Kita pun tenggelam dengan ketenangan di tahap rendah. Sedangkan padahal itulah kedudukan paling rendah. Paling rendah. Jadi kita boleh berzikir dan Allah bagi ketenangan, itu belum paling tinggi lagi kan. Sebab tu digambarkan oleh siapa nama sahabat ni, dia kata, wahai Al-Haramain, orang yang beribadah di Mekah dan Madinah, jangan kamu tertipu dengan zikir dan solat kamu. Ketenangan yang ada di Masjid Nabi, ketenangan yang ada di Mekah, di Masjid Haram. Kamu tertipu dengan ibadah kamu, sedangkan di hadapan di luar sana tu ada banyak lagi tanggungjawab yang kena dilakukan, kena tipu. Jadi ini terhentilah. Kita puas hati dengan ibadah khusus. Khusus tu pun untuk diri kita je kan. Baik. Dan yang keempat, ada kalanya terhenti juga kerana kita rasa kan, kita dah sampai satu tahap, satu makam, kita dah boleh mentauhidkan af'al Allah contoh, dan kemudian Allah dah bagi dah karamah ke ma'unah pada kita, ada satu istimewa kat kita. Kita rasa kita dah dapat satu istimewa. Allah dah memberikan pertolongan daripada kita. Bila ada musuh datang kan, tiba-tiba dia kata Bismillahirrahmanirrahim, cabut musuh tu. Wah, Allah tolong kan. Allah bagi pertolongan. Bila ada orang nak ganggu dia kan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, habis gangguan tu. Orang tu sihir kan, atau sihir. Jadi kita letak tangan kita kat sini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, hancur sihir. Allah dah tolong kita. Allah dah bagi kita ma'unah, pertolongan. Allah dah bagi kita
kan? Suatu yang luar biasa, orang lain tak ada ni, kita ada. Maka kita tenggelam dengan ma'unah, pertolongan daripada Allah. Kita ingat itulah dia. Tak payah dah kita tingkatkan lagi diri kita, tak payah lagi bersihkan diri kita, tak payah lagi kita nak buat susah-susah lagi, nak mujahadah lagi, tak payah nak pergi berjuang, dah kita dapat pertolongan. Maknanya kita tenggelam dengan pertolongan Allah. Tadi tenggelam dengan nikmat. Allah bagi nikmat, tenang, kita okey, kita rasa dah cukup dah. Yang ni tenang dengan ada pertolongan Allah, kan? Kita bawa kereta, tiba-tiba minyak habis. Ya Allah, sesungguhnya aku mengaku aku lemah, Engkau lah kuat, kan? Bismillahirrahmanirrahim, kan? Enjin dah tak hidup ni, start balik hidup, kan? Minyak dah tak ada, hidup. Banyak ada ma'unah, dah ada pertolongan daripada Allah. Ada pertolongan daripada Allah. Ada benda yang luar biasa berlaku, maka kita, itulah dia. Adalah okey dah. Orang datang jumpa kita, kita boleh merawat orang, dan Allah izin sembuh, maka kita kata, wah itulah cukup dah, aku dah hebat lah, macam tu, aku dah okey dah. Itu juga perkara yang akan menghentikan kita daripada mendapat cahaya Allah. Tadi kita rasa cukup kemuncak dengan bila kita dah boleh buat amal. Kemudian kemuncak dengan kita rasa tenang, rasa seronok dengan amal tadi. Kemudian kita rasa, kan, kita dah sampai kepada satu ibadah yang tinggi, sebab orang lain tak boleh buat. Satu ibadah yang tinggi, hebat. Yang keempat pula, Allah bagi pertolongan, Allah bagi, kan, kasyaf contohnya, tiba-tiba boleh nampak, ni maksiat, kamu ni ahli maksiat rupanya, ya, contoh boleh nampak pula. Allah buka, ada musyahadah pula, nampak. Kita rasa cukup lah tu dah okey dah. Dah dapat ma'unah daripada Allah, puas hati. Kalau kita doa contohnya, kabul. Doa kabul, kan? Oh, ini dah tinggi dah ni, doa kabul, dah tinggi dah. Sedangkan doa kabul tu, kan, Bal'am bin Ba'urah doanya kabul juga, tapi dia sesat sebab tidak meningkat cahayanya tu, kan? Jadi doa kabul, doa semua mustajab, kan? Jadi padahal semua tu baru dia memahami satu-satu perkara. Contohnya dia baru sampai Nurul Islam, baru sampai Tauhidul Af'al, dia yakin yang ini adalah perbuatan Allah, dia yakin sebagainya. Kemudian dia berdoa, tiba-tiba Allah bagi mustajab. Dia rasa dia dah hebat dah, maka dia berhenti dah, terhenti. Jadi kita lihat hari ni, contohnya tadi, kalau kita ada musuh datang, habis musuh, tengok je musuh daripada jauh, kan, hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil. Dia musuh pensan. Contoh berlaku satu kejadian luar biasa, dia cerita sikit lah. Satu hari ada seorang ni, ahli politik tak sebut nama no. Ni dah lama, cerita lama ni. Dia marah sangat dekat PAS, Parti Islam. Dia marah dekat Ni Aziz masa tu, rahimahullah. Dia kencing ni gambar Ni Aziz. Gambar Ni Aziz tu orang dia letak dia kencing. Kau tengok aku kencing ni. Ini ulama ni, aku kencing dia. Ini ulama ni, aku kencing. Dia kencing gambar Ni Aziz. Kencing gambar je. Gambar duk dia tampal nak pilihan lagi. Dia marah sangat kat Ni Aziz. Marah kat PAS. Agaknya dia bukan parti PAS lah, macam tu lah, confirm lah, kan. Allah izin, lepas tu dia tak boleh kencing. Tak boleh kencing, sehingga sakit dia. Bayangkan tak boleh kencing, sakit tak? Oh, sakit, tak boleh kencing. Hampir macam nak mati lah, tak boleh kencing, kan. Dia minum tak boleh keluar, tak boleh kencing. Sudah, akhirnya pergi minta maaf balik kat tuan guru. Masa tu hidup lagi lah. Lama cerita ni, ya. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang luar biasa kat kita, kan. Lebih lagi daripada tu, kan. Kita pun rasa, aku dah dapat pertolongan Allah, aku dah ada karamah ni, aku ada ma'unah ni, aku ada macam-macam lah, kasyaf, kan. Doa makbul,
Doa-doa makbul, doa-doa makbul kan. Orang datang buat ubat, minta ubat, orang datang rawat, datang rawat sembuh, rawat sembuh. Kita rasa kita dah dekat dengan Allah ni. Kan? Ataupun musuh datang, kan? Ramai orang ikut kita. Ramai ikut kita. Puas hati dengan orang ramai ikut. Kan? Kalau follower tu ratus ribu dalam YouTube, contohnya. Ratus ribu dalam FB. Kan? Lepas tu kalau berceramah tu ratus ribu. Jadi mungkin juta agaknya lah. Jadi dia puas hati. Maka ini akan menghentikan cahaya Allah. Cahaya Allah akan henti. Sebab itu kita tak boleh puas dengan apa yang Allah bagi pada. Sebab yang Allah bagi itu ujian. Kalau Allah bagi kita kebaikan, ujian. Tengok Nabi Allah Sulaiman AS. Siapa lagi raja yang lebih hebat daripada Sulaiman AS? Siapa lagi ada? Cuba cerita sikit. Tak ada. Teknologi dia boleh bahasa binatang, teknologi dia, segala teknologi jin dia ada. Dia boleh kontrol jin, dia boleh arah jin macam itu, dia boleh tangkap, dia penjarakan jin macam itu je. Kan, jin buat jahat-jahat, dia panggil jin. Dekat mana jin? Siapa? Efret mana buat jahat? Panggil sini datang menghadap dia. Engkau buat ni. Kan, anyanya orang kan dipenjarakan dalam laut. Penjara dalam laut, dicampak dalam laut macam itu je. Dia punya kehebatan Nabi Allah Sulaiman AS. Harta dia jangan cakap lah. Isterinya puluh ratus, 90, ada kata 100, ada kata 99. Gitulah lebih kurang. Ada pandangan-pandangan. Ya, sebenarnya banyak lah. Bukan 1, 2, 3 dan 4. Jadi isteri banyak. Kuat dia dalam segala hal Sulaiman AS. Contohnya kan. Jadi bila satu ketika Nabi Sulaiman lalu satu lembah dengan tenteranya, lalu kat lembah semut. Kita dengar cerita kisah surah semut ya. Kemudian semut tu cakap pada kaumnya, wahai kaumku, sungguh-sungguh Sulaiman dan tenteranya nak lalu lembah ni, tempat kita ni. Maka kamu bersembunyilah, masuk dalam tanah. Kalau tidak kamu akan kena pijak nanti. Maka Nabi Sulaiman pun dengar semut tu cakap pada dia punya anak-anak buah dia, kaum dia tu. Maka Nabi Sulaiman perintah, berhenti semua, stop. Jangan jalan sampai semut-semut, walaupun anak kecil ke, orang tua ke, semut-semut yang macam-mana pun masuk dalam tanah, baru kita jalan. Maka Sulaiman berkata, dia kata, ya Allah, sungguh-sungguh banyak nikmat yang kau bagi kat aku. Aku syukur pada engkau. Ni Sulaiman AS. Bila Sulaiman nak berhadapan dengan Balqis daripada Yaman, burung hudhud dia tak ada. Bila dia cek, tengok burung hudhud tak ada. Mana hudhud ni? Dia cek. Sampai burung yang kecil hudhud tu bukanlah besar sangat, kecil, dia tahu mana tak ada. Maka panggil, tunggu rupanya dia pergi ke tempat Balqis, Raja Balqis, puteri Balqis kan, pemasyuri lah, dia jadi queen kan. Jadi akhirnya Balqis pun pendekkan cerita nak datang nak jumpa dia. Dia kata, siapa boleh ambil singgahsana Balqis, bawa ke Palestin, bawa ke sini ni. Maka berkatalah jin Ifrit, aku boleh bawa dengan kau berdiri dah ada dah. Maka berkata Asyib Balkhiyah rahimallah, dia kata, wahai tuanku, insya-Allah aku boleh bawa kelip mata pok tu ada je. Apa kata Sulaiman? Sesungguhnya ni nikmat Allah bagi ke aku. Aku orang bersyukur, aku bersyukur pada Allah. Ini Sulaiman AS kan, sentiasa bersyukur pada Allah walaupun nikmat lebih. Jadi kita hari ni pula Allah bagi sekian, kita rasa kita dah hebat dah. Ma'unahnya, pertolongannya, Allah bagi mudah aja. Mudah aja kan. Sebab tu kadang-kadang susah ni lagi bagus daripada senang. Sebab senang kita lupa kat Allah, susah kita ingat Allah. Jadi kalau kita senang dalam segala hal, berhati-hati, kita memang istidraj. Dia akan memutuskan cahaya. Kita ingat kita dah okey dah, rupanya kita terlalai lagi. Terhenti daripada cahaya. Dan bila terhenti daripada cahaya, baru sampai ujian di peringkat yang pertama, tauhidul af'al. Baru nak peringkat mengenal perbuatan Allah, terhenti. Jadi kita tak akan naiklah kepada makam nurul iman. Cahaya iman tak masuk dah. Cahaya Islam pun dah terhenti dah. Cahaya Islam ni sebenarnya pun dah banyak dah Allah akan bagi tolong. Pertolongan Allah dengan cahaya Islam ni pun dah banyak dah.
Apa lagi cahaya iman, nurul iman. Apa lagi cahaya ihsan, nurul ihsan. Dia terberhenti tadi. Kenapa? Kerana kita gurur, kita tertipu dengan apa yang Allah bagi pada kita. Kita ingat kita ni lebih baik daripada orang. Ingat kita lebih baik daripada orang tu pun dah tertipu dah. Kita ingat kita baik, bukan lebih baik daripada orang. Kita ingat kita baik pun dah tertipu dah. Tidak ada yang baik bagi kita melainkan Allah yang baik. Allah saja. Kalau dia yang baik pada kita, Allah yang bagi. Puji Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Jadi nombor 4 ni ialah terhenti. Jadi sebab tu kita kena lihat hari ni, kita kena tengok balik. Kalau Allah bagi kita nikmat, jangan sampai nikmat itu menjadi istidraj. Istidraj ni dia menghentikan lah. Allah hentikan cahaya. Cahaya stop terus istidraj ni. Apa tanda istidraj? Kita rasa diri kita baik. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila ditanya oleh seorang sahabiah, dia kata, wahai Ummul Mukminin, kan, siapakah orang yang jahat? Orang jahat adalah orang yang rasa diri baik. Siapa yang rasa diri baik, dia bermulalah kejahatan. Jadi kita tak kena rasa diri kita lemah di hadapan Allah. Di sisi Allah kita memang lemah pun, tak ada apa. Kita jangan menghadapkan hati kita kepada yang lain daripada Allah. Kita tengok orang buta, memang dia lemah, tak nampak. Kita ada mata boleh nampak. Sebab kita menghadapkan hati kita pada makhluk, maka kita nampak kelemahan makhluk tu. Kita rasa diri kita hebat. Tapi bila kita menghadap hati kita kepada Allah, bertawajuh pada Allah, kita nampak kehebatan Allah. Masa tu kita tak fikir nak ujub dah, nak fikir aku ni lebih baik daripada orang, aku ni baik. Tak, semua Allah saja. Hati menghadap Allah. Hati menghadap. Kita bincang pada subuh semalam, hati tawajuh dengan Allah. Baru kita nampak kehebatan Allah. Baru tak ada dah perasaan takjub dengan diri kita, rasa sombong dengan orang, rasa takbur dengan orang. Tak ada dah. Sebab apa? Hati tak menghadap makhluk, hati menghadap Allah. Hati menghadap Allah, itu proses dia. Bila hati menghadap Allah, kita melihat kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan segala yang ada pada Allah. Dia punya af'alnya, sifatnya, namanya, zatnya. Maka pada masa itu kita akan rendah diri. Jadi cahaya iman akan terhenti, cahaya Islam akan terhenti bila kita merasakan kita dah ada macam-macam dah. Kita dah okey dah. Kalau rawat orang, kan, sembuh orang tu. Kalau doa, kabul. Kemudian ramai orang ikut kita, follow kita. Nak duit, senang aja, senang aja. Kan? Dia ada dua kondisi. Ada satu kondisi ni yang memang dia kena berusaha. Satu kondisi lagi yang Allah bagi tajrid kat dia. Tajrid ni maknanya Allah bagi kat dia. Kan? Semasa saya belajar dulu, ada seorang ni namanya Muhammad bin apa saya tak ingat, tapi ayah dia tu accountant kepada Hasan al-Banna rahimahullah, Al-Syahid Hasan al-Banna rahimahullah. Ayah dia, siapa nama ayah dia, tapi nama dia Muhammad. Saya jumpa dia, Syekh Muhammad, dah jadi syekh, orang berilmu lah. Bincang, maka sampai satu peringkat dia kata apa, dia cerita pasal ayah dia, cakap kat dia, ayah dia accountant Hasan al-Banna. Jadi dia kata Hasan al-Banna ni, tapi benda ni Hasan al-Banna pun tak pernah tak cakap apa. Hasan al-Banna rahimahullah ni, Al-Syahid ni, dia tak ada kerja yang, dia full time dakwah, full time dakwah, kan, full time. Dan tak adalah bisnes apa semua macam Abdul Qadir Jailani ada bisnes. Hasan al-Banna tak ada. Dia full time 100%. Tapi duit dia ada. Kadang-kadang dia kata duit yang dia belanja, yang diguna untuk bagi orang, tolong orang apa semua ni, lebih daripada duit yang dia dapat. Katakanlah orang bagi kat dia, adalah orang infak ke ataupun orang apa, ataupun dapat 10,000 katakan, dia boleh keluarkan 12-13 ribu macam itu. Jadi accountant pening kepala nak balance duit lebih. Ini barakah lah. Maknanya duit Allah bagi macam itu. Ini tajrid ni, ada orang yang memang Allah bagi dia rezeki macam tu, ada je barakah dia. Seluk poket ada duit, kita seluk poket tak ada duit.
Seluklah sampai koyak poket, tak keluar duit. Kita lah kan. Kita macam gitu. Seluk poket tak keluar duit. Seluk kan. Dia seluk poket. Macam apa ni Pak Sumit. Ni cerita betul semua ni. Cerita betul. Memang kita nampak sendiri. Dan sahabat-sahabat yang ada masa tu pun memang dia orang ni. Pergi lepas subuh, kan hari tu dia pergi, kan. Lepas tu dia kata, "Mai kita pergi minum." Dia ajak minum. Dia tak minum, dia puasa. Tapi dia ajak mai kita pergi minum, dia ajak nak belanja orang. Sampai-sampai orang ke situ dah habis makan semua. Berapa ni? Tokey apa ni? Tuan kedai berapa? Katalah RM30 ke RM50 katalah. Ataupun katalah RM10 lah untuk diminum untuk di satu meja kan. Okey, untuk kedah saya nak bayar untuk kedai dia. Pak Zul kata, "Berapa kedai semua?" Dia bagi 300. Dia buka kopiah dia. Kopiah dia lembik tu, kopiah yang orang kampung tu kan. Dia buka keluar duit 300. Cukup orang bagi. Kalau ada lebih simpan. Macam tu je dia. Dan duit tu tak jadi daun lah pula. Lepas tu tak jadi daun. Bukan macam cerita cerita jadi daun tu. Dekat Indonesia ada juga. Ada cerita, tapi ni tak tahulah betul tak betul. Tapi dia cerita lah, dia apa ni, ojek ni apa yang buat motor kan. Yang motor yang tumpang bayar tu kan. Dia bawa ada seorang ni. Bagi duit malam-malam, 5 orang tu nak pergi mana ke depan sana tu. Dia pun pergi sampai kat situ. Lepas tu bayar, dia pun bayar duit besar. Tak apa, ambil. Terima kasih. Dia jalan kan. Dia pelik lah macam mana dia boleh sampai kat situ. Sebagainya adalah cerita-ceritanya. Dia pendekkan cerita kan. Dia tengok duit dia, duit daun. Tu penipu kan. Alah, ni bukan penipu ni kan. Memang duit betul, tak tahulah bank mana dia ambil. Allah bagi rezeki ni, Allah bagi. Ada orang memang Allah bagi macam itu. Kita pun katalah kan, buka kopiah ada duit kan. Seluk dalam poket ada duit kan. Nak pakai kasut, dekat kasut ada duit kan. Selak-selak baju, nak pakai baju ada duit kan. Katakanlah Allah dah bagi kita tajrid. Dia panggil tajrid ni Allah bagi. Memang Allah bagi. Macam kata Abdurrahman bin Auf kan, aku punya rezeki Allah bagi ni, sampai kalau aku duduk atas batu, aku angkat batu, bawah batu ada emas, dia kata. Abdurrahman bin Auf, rezeki Allah bagi kat dia. Sebab tu dia hebat kan. Kita rasa kita dah ada macam itu, kita dah hebat dah. Kaya dah. Kira dah dekat dengan Allah. Itu semua ujian Allah. Jadi sebenarnya pertolongan Allah semua ujian. Kita syukur, kita tak syukur, kita sabar, kita tak sabar. Jadi memang ada orang macam itu, Allah bagi. Cerita Wali Songo, siapa Sunan mana satu dah tak ingat kan. Dia nak uji orang tu kan. Orang kaya tu kan, dia bawa tu rumput nak bagi makan kuda. Lepas tu orang tu, "Mari sini," dia kata. "Ni rumput ni kan, aku nak beli." Lepas tu boleh. Lepas tu bila dia dah ambil rumput tu, bawa masuk, okey dah, cukup jalan. Mana kata nak beli tadi, duit mana duit kan. Alah, rumput ni kau pergi cari sekejap je, betul kau boleh jual lain. Orang kaya. Cerita Sunan mana satu. Kalau jaga agaknya lah, tak ingat tapi salah satu orang Sunan ni. Lepas tu dia pun nak masuk tu, yang Wali Songo tu, salah seorang tu kan, dia pun duduk cangkung lah macam orang ni apa, orang rugi tak dapat duit, dah kerja penat-penat, ambil ni tak dapat duit. Dia pun cangkul kat depan dia, cangkul emas, keluar emas, cangkul emas. Jadi orang yang tadi tu, yang ambil apa namanya tu, dia punya rumput tu, tengok tercengang, emas berkilau-kilau kan. Dia pun pergi tengok, dia pegang, emas. Dia pun cangkul emas. Lepas tu dia tolak si Sunan tadi tu. Dia tolak, jatuh. Dia pun tengok dari jauh. Kemudian dia pun pakai dia punya dia punya topi tu kan, jalan. Lepas tu jadi apa ni? Jadi batu balik. Dia tengok, baru dia tahu itu wali Allah. Kejar dia, minta maaf, minta ampun. Dia nak dakwah lah kan. Jadi memang ada orang yang Allah bagi macam itu kan. Banyak cerita-cerita ni. Cerita-cerita ni sebenarnya kita ingat macam cerita dongeng. Cerita betul. Memang dari perawi-perawinya. Salah seorang, saya ingat,
Kami pun alhamdulillah lah ada juga keturunan daripada Indonesia masa dulu-dulu rupanya atuk-atuk ni daripada sana lari ke sini kan, lari ke sini. Kemudian masa tu belum lagi ada sepadan apa semua ni kan. Lari sini sebab Belanda, masa tu Belanda kejar atau nenek-nenek nak apa, pangkat-pangkat ni lah kan, moyang ke apa, datang sini ke Malaysia. Kena kejar dengan Belanda cari. Ada dua, satu seorang dia punya syekh dia, penatuk dia orang buat masjid masa tu lah kat Jawa Tengah. Tak payahlah sebut kat mana, dia sebut sampai ke sini, duduk sini berkembang sampailah cucu-cicit jadi cerita-ceritanya adalah cerita yang soleh-soleh ni, cerita orang soleh kan. Okey, jadi maknanya terhenti dengan kita puas. Jadi sebab tu jangan kita rasa kita dah ada, dah cukup dah. Sentiasa kita rasa perlukan Allah, nak meningkat dan sebagainya. Yang kelima, seorang itu akan berhenti juga, tak boleh nak meningkat juga kerana tidak ada murabbi yang membimbing dia. Dia tidak ada yang mendidik dia. Dia belajar setakat belajar kat universiti, dapat PhD, dapat master. Lepas tu dia rasa dia dah berilmu, dah alim dah. Maka dia pun keluarkan hujah dia, fatwa dia, sebagainya. Sebab apa? Dia belajar kat universiti yang sekular. Akhirnya melahirkan fikrah yang sekular. Tapi dia ingat Islam lah. Sebab dia sebut hadis, sebut Quran, Islam lah tu. Rupa-rupanya dia mendukung sekular. Ni saya tak sebut mana-mana tak apa. Kita tunjuk contoh. Jadi dia puas hati dengan ilmu tanpa dia ada guru, tanpa dia ada orang yang boleh membimbing dia. Ini pun akan menyebabkan terhenti. Sebab bila kita tidak ada yang membimbing tadi, kita tak tahu kelemahan kita kat mana. Kita ingat kita okey je, baca Quran dah okey, sembahyang dah okey, Quran semua okey dah, tak apalah, tak apalah gitu kan. Sedangkan yang paling susah sekali dalam tarbiyah ni ialah membuang kelemahan. Itu paling susah sekali, membuang kelemahan kita. Kita lemah, kita nak buang, kita nak tanggalkan, nak buang jahiliah tu. Itu yang paling susah. Nak tambah yang senang-senang. Pergi tempat, pergi kat madrasah ramai orang sembahyang, kita pakat sembahyang juga kan. Tak nak sembahyang pun malu sembahyang juga kan. Pergi tempat orang berzikir, kita boleh berzikir. Tapi nak buang apa yang ada dalam diri kita ni, kejahatan ni kan, dipanggil ma'akhis ataupun kelemahan. Rawasib jahiliyah. Rawasib ni karat-karat. Jadi salah satu juga perkara yang menyebabkan kita tidak boleh naik, yang kelima ini, ialah berhentinya seseorang itu daripada peningkatan kerana tidak ada pembimbing yang akan membimbing dia, sehingga dia akan dihajak, diheret ataupun dipandu sehingga dia dapat melepasi segala kelemahan-kelemahan dia. Segala kelemahan dia akan dipantau oleh guru dia ataupun murabbi tadi ataupun pembimbing dia. Jadi inilah kita sebut sebagai mereka yang berada dalam tarbiyah, mereka yang berada dalam jalan untuk mendapat kebenaran. Jadi ini salah satu daripada rukun arkan tarbiyah, mesti ada murabbi, mesti ada pembimbing. Jadi yang kelima ni kadang kita tak tahu, kita ingat okey dah, rupanya tak okey. Sebab tu dia ada istilah kan, dia sebenarnya kan, kalau pengalaman sikit lah cerita. Orang yang membimbing ni, kalau macam contohnya Syekh Muta'al Jabari dulu kan, dia punya tawaduknya luar biasa. Tawaduk dia luar biasa, sehingga kan kita tak perasan kita lebih tinggi daripada dia. Kita rasa kita lebih tinggi daripada dia. Kita rasa kita dah cukup. Kadang-kadang dia macam tak tahu tanya soalan, dia suruh kita jawab. Kita pun jawab berjela-jela macam pandai lah, padahal dia nak suruh kita berfikir. Jadi dia ada adab-adab dia. Ada adab-akhlak dengan adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah SAW, adab dengan guru, adab dengan sahabat-sahabat soleh, dan adab dan akhlak kita dengan makhluk Allah yang lain. Contoh minta maaf sebenarnya, kayu yang kita rentang kan, bumper. Kita naik kereta, boleh langgar tak? Boleh langgar. Apa jadi bila kita langgar? Kan, kalau dia tinggi sikit, habis kita punya suspension, habis kita punya ni boleh bergoyang apa, alignment kan. Jadi begitulah.
Salah satu daripada adab dan akhlak ialah lemah lembut. Lemah lembut. Selain daripada tawaduk sebagainya tu kan, lemah lembut. Jadi lemah lembut ni salah satu adab dan akhlak yang hilang pada hari ini. Hilang. Tak ramai orang ada lah kan. Jadi ini contoh. Jadi dia ada adab. Lemah lembut ni contoh, kita nak ambil wudu, nak ambil air semayang. Kita ambil semayang, kita buka air kuat, kemudian kita ambil pun macam tu je kan. Jadi boleh tak ambil wudu itu? Boleh, tapi adab dia, akhlak dia dalam menggunakan air. Jadi sahabat-sahabat ditegur oleh Rasulullah bila ambil air dalam keadaan membazir. Jadi kata sahabat, kalau Nabi kata apa? Janganlah kamu membazir walaupun kamu ambil wuduk di sungai yang mengalir. Lepas tu, adakah sungai yang mengalir itu air banyaklah, sungai mengalir, air banyak, tapi masih lagi ambil wuduk, bukan membazir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang masalah tu membazir tu. Bukan air banyak, air sikit. Membazir tu. Tak ada adab tadi. Tak ada adab. Ini adalah benda-benda yang sebenarnya tidak akan dapat melainkan daripada bimbingan-bimbingan. Kalau kita tak tahu kita ada adab, tak tahu kita kan. Kita cakap, selagi boleh cakap kan. Selagi boleh makan kan. Kita bukan kisah kan. Tapi sebenarnya benda tu akan menyekat dan menghalang peningkatan diri kita. Jadi sebab tu hari ni ramai orang yang lulusan daripada universiti, dia ada ilmu, ada Quran, ada hadis, ada sunnah, hafal Quran, hafal hadis semua, hafal hujah-hujah daripada ulama-ulama, kitab-kitab, boleh sebut kitab-kitab, tapi adab dan akhlak tak ada. Kenapa? Sebab dia tidak ada murabbi. Dia hanya ada kan profesor je. Dia ada pensyarah. Pensyarah tak ada sentuh hati, tak ada bimbing hati dia. Kan ada ujub ke, ada takbur ke, ada sombong, tak ada. Dia cuma ngajar je. Yang penting dapat jawab exam. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tengok kasar. Kenapa tidak ada sentuhan-sentuhan halus? Ini juga antara sebab terhentinya cahaya Allah. Cahaya Allah Ta'ala yang masuk dalam hati juga terhenti dengan sebab adab. Sebab tu kita bincang yang lepas bila sebut tentang tajuk wirid kan, wirid. Wiridnya luar biasa. Wirid maknanya amalan-amalan sunat, ibadah sunat yang kita jadikan secara, kita buat cara istiqamah, cara berperancangan. Itu wirid kan. Kita dah bincang lah yang lepas kan. Jadi bila kita melakukan wirid walaupun sikit, bila Allah sayang, Allah akan bagi sesuatu. Mesti Allah bagi. Sebab Allah ni dia Maha Pengasih, Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki kan. Jadi tiba-tiba kita wirid, kita buat lama-lama tak dapat apa-apa, tak rasa apa, hati makin keras ya, contohnya kan. Pergi cek. Nombor satu, cek ikhlas. Nombor satu, cek ikhlas. Nombor dua, cek kehadiran hati, hudurul qalb. Yang ketiga, cek adab. Adab. Jadi ini tiga ni mungkin Allah tak bagi cahaya sebab tiga benda ni. Tiga benda ni. Ini antara benda yang kita bincang-bincang lah yang lepas. Sebab itulah ada banyak benda yang kita perlu kepada bimbingan. Perlu kepada bimbingan, dan bimbingan inilah yang akan melahirkan amal yang soleh. Bukan saja amal soleh, tapi amal yang qawi, amal yang kuat, sama ada perkataan ataupun perbuatan. Jadi manusia ini secara umum ada tiga. Yang pertama, orang manusia yang tidak lulus tarbiyah, kita panggil manusia yang biasa, manusia awam. Orang Islam awam. Jadi yang ini tak ada cahaya, tak ada cahaya. Jadi kita jangan sampai jadi orang yang tak ada cahaya, tertutup, dan kemudian di situ terhenti sampai mati pun macam itulah. Yang kedua, ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan ini adalah golongan-golongan yang meningkat, yang meningkat. Tetapi dia tidak akan sampai kepada golongan al-muqarrabin sekiranya dia tidak mengikuti perkara-perkara yang kita sebut tadi secara sempurna, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak sebagai kita punya perkongsian lah pada pagi ni, sebagai ulang kaji sebenarnya ni kita pernah sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita istiqamah di atas jalan Islam, insya-Allah. Jadi hari ni dengarnya ada gerhana matahari
pukul 12 lebih kurang itulah. So kita ambil tengok masa, kalau nampak dah mula apa? Dah mula redup kan. Tu mati gerhana dah bermula lah kan. Gerhana dah mula. Jadi gerhana ni satu fenomena yang Nabi gambarkan, fenomena Allah nak menunjukkan kekuasaan dia. Maka kita nak kena iktiraf, kena membesarkan Allah. Kita solat lah, solat sunat gerhana. Macam mana cara solat sunat gerhana, kita tengoklah dalam reference kita banyak ini kan, dalam Google pun ada, tengok macam mana cara, senang insya-Allah. Jadi kita buatlah solat sunat, sama ada cara berjemaah ke atau seorang-seorang. Kalau berjemaah dia ada khutbah, dia ada tazkirah lah kalau jemaah. Tu insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawatik Allahumma rabitataha wa adimuttaha wa ahdiya subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.